Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat. Okey, so hari ini kita nak bincangkan tentang bagaimana petroleum dan gas asli terbentuk. Kalau topik lepas kita dah belajar pasal mineral ekonomi kan. Kita pun dah tahu yang mineral ekonomi ni ada 3 kategori. Okey, so petroleum dan gas asli ni dia termasuk dalam mineral bukan logam. Okey, tak nak buang masa. Kita tengok dulu bagaimana proses ini bermula. Okey, so yang pertama sebenarnya proses pembentukan petroleum dan juga gas asli ni bermula berjuta-juta tahun dahulu. Okey, bukanlah dalam masa setahun, 2 tahun, 2-3 bulan kita boleh dapat petroleum berjuta-juta tahun dahulu di mana tumbuhan ni mati secara semula jadi. Okay, so maybe dia dah tua, tumbang. Nampak pokok ni tumbang kan? Okay, dan lama kelamaan dia akan mereput. Okay, so selepas bertahun-tahun sisa tertimbus. Okay, maknanya sisa ni lah tumbuh-tumbuhan tu dia akan tertimbus di dalam lapisan enapan ataupun lumpur. Okay? So maknanya dia tertanam, tertimbus di dalam tanah tu lah. Okay? Alright, so basically this is how pembentukan arang batu lah. So arang batu berasal daripada tumbuhan. Okay? So and then di bawah tekanan dan haba yang tinggi. Okay? So ini dah cerita berpuluh-puluh tahun kemudian, okey, fosil tumbuhan tu akhirnya bertukar menjadi arang batu secara perlahan-lahan. Okey, so ini adalah bagaimana arang batu terbentuk. So kalau orang tanya, arang batu ni berasal daripada apa? Daripada tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun dahulu. Okey, seterusnya okay, ini cikgu labelkan 3 step. Okay, bagaimana arang batu terbentuk. Okay, seterusnya kita nak bincangkan bagaimana petroleum dan juga gas asli terhasil. Cara yang sama juga. Okay, so di mana basically petroleum dan gas asli ni adalah hidupan. Okay, dinosaur, ikan paus, gajah ke. Okay, yang berjuta-juta tahun dahulu ni mati. Okey, dan kemudian tertimbus juga. Okey, di bawah tanah. Okey, so fosil lah nampak. Hari tu kita dah buat 2 fosil kan. Okey, so dia akan tertimbus di dalam tanah. Kemudian, okey, ataupun kalau di dalam lantai laut pun ada hidupan kan, betul tak? Okey, kita dah belajar stratifikasi lautan. So hidupan itu mati dan juga tertanam di dalam dasar laut. Okey, so kedua-duanya okey akan semakin tertanam jauh ke dalam lapisan tebal batu dan juga lumpur. Nampak ni lumpur batu, okey ni yang biasalah. Okey, so tahun demi tahun dia akan semakin tertanam. Dia akan tertolak kepada lapisan yang terbawah. Okey, kemudian okey melalui tindakan bakteria perebutan separa berlaku. Okey, kenapa perebutan separa ni berlaku? Sebab kurangnya oksigen. Sebab tu kalau kita menyelam kan, kalau anda perasan diver tu kan yang menyelam di dalam laut tu dia akan membawa tangki oksigen sebab semakin ke dalam maknanya bilangan oksigen semakin berkurangan. Okey. So kita back to perebutan. Okay, penguraian seterusnya oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Itulah kedudukan gas asli dan juga petroleum. Okay, kalau anda perasan kenapa pelantar minyak tu ada kat tengah-tengah laut. So mereka sedang menggali hasil ataupun mereka sedang mencarilah hasil petroleum dan juga gas asli. Okey? Cikgu harap kamu dapat faham bagaimana pembentukan arang batu berasal daripada sisa tumbuhan yang mati, manakala petroleum dan gas asli pula adalah hidupan. Okey? Terima kasih.